بحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Fadil Tuan Imam, pengurusi Masjid Mustaghfiri, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bertemu dan bersama lagi pada malam ini. Dan pada malam ini kita insya-Allah saya ingin mengajak diri saya dan kita semua untuk merenungi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna aksara ma akhafu alaikum ma yukhrijullahu lakum min barakatil ardi. Wa fi riwayatin inna ma mimma akhafu alaikum ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna mimma akhafu alaikum ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara sesungguhnya di antara perkara yang aku sangat takut menimpa kamu ialah dibukakan kepada kamu zahratid dunya wa zinatiha, yaitu keindahan dunia dan perhiasan dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada dulu, dunia telah dibukakan kepada musuh-musuh Allah.
Dunia telah dinikmati oleh bangsa Rum dan Parsi, tetapi tidak dibukakan kepada Nabi dan para sahabat. Nabi kita SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dilahirkan di Mekah dan hidup selepas itu di Al-Madinah Al-Munawwarah. Mekah keadaannya ialah dikelilingi dengan bukit-bukit batu. Sementara Madinah dikelilingi dengan pokok-pokok kayu. Berbeza dengan kehidupan orang yang duduk di dalam negara yang diperintah oleh Kaisar Rum dan juga negara yang diperintah oleh Kisra Parsi. Kaisar dan Kisra ialah dua orang maharaja dunia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang merupakan pemerintah kepada kuasa besar dunia pada ketika itu. Sementara Nabi SAW hidup di sebuah tempat yang dikira tidak ada ketamadunan ataupun tamadun kebendaan. Orang-orang Arab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerja mereka ialah berdagang ataupun berniaga. Lain-lain kerja mereka ialah bercucuk tanam. Simple kehidupan mereka seharian. Sehingga kan isteri-isteri Rasulullah SAW tidak ada perhiasan-perhiasan di tubuh badan mereka. Itulah situasi Nabi kita SAW hidup di kota Madinah. Nabi kita SAW sudah menyuluh masa depan umat dia. Nabi tahu kehidupan kita sehari ini. Nabi tahu kehidupan kita pada hari ini macam mana. Maka Nabi kata, inna mimma akhafu alaikum ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya Nabi sebut, di antara perkara yang paling aku takut menimpa kamu ialah dibukakan kepada kamu keindahan dunia dan juga perhiasannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita manusia ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita jadi khalifah, maka Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada akal dan juga fikiran. Jadi bila mana kita ada akal, maka manusia ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah menggunakan kebijaksanaan akal yang ada pada dia untuk mencari sumber-sumber yang ada di atas muka bumi dan di dalam bumi. Allahumma salli ala sayyidina. Sebagai contoh, orang Arab ialah bangsa nomad yang berpindah daripada sebuah tempat ke sebuah tempat. Lepa bela kambing, lepa bela unta. Itulah kehidupan orang Arab yang Nabi sebut, yang Nabi gambarkan
Bangsa Arab ialah golongan uratun hufatun ri'a asya'i, golongan yang disebut dengan bertelanjang, berkaki ayam, mengembala kambing. Itu Nabi bayangkan bangsa Arab. Bangsa Arab ni hari ni kita tengok contoh Qatar, seperti Saudi, seperti Kuwait. Negara Arab ni hari ni ialah negara kaya yang kekayaannya bersumberkan kepada minyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Arab ni dia mula dapat minyak bukan dari dulu. Dia dapat minyak ni belakang ni dah. Daripada minyak jumpa di atas tanah sampai minyak dijumpa dalam laut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka apa jadi kepada orang Arab? Apa jadi kepada orang Arab? Arab hari ini sudah tidak ada harga. Arab hari ini sudah meninggalkan agama. Hari ini subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang kita rasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jauh di antara yang orang Melayu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanggap orang Arab. Orang Melayu tanggap orang Arab ni mulia. Sebab Al-Quran dalam bahasa mereka, kita sembahyang, kita menggunakan bahasa Arab. Tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari ini Arab terbalik kuang. Arab main Malaysia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak mana kita boleh bangga orang Arab. Orang Arab main di mana di Malaysia? Mereka duduk di Bukit Bintang. Mula-mula saya pergi Kuala Lumpur tahun 2000, sekitar tahun 2010. Habis kuliah, sahabat yang tolong bawa kereta khidmat Kuala Lumpur, dia kata, "Ustaz, nak tengok ada orang Arab." Saya kata, "Nak tengok macam mana?" "Jom." Dia buat pergi berjalan tu, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukit Bintang ni ialah tempat yang tak ada malam, penuh orang Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka duduk buat apa? Duduk berseronok, duduk bersukaria. Jadi mereka tidak melambangkan seperti mana Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Saya pergi ke Thailand. Allahu Akbar. Saya naik kapal terbang daripada transit di Thailand nak pergi Mekah. Bila sampai di Thailand, naiklah orang-orang perempuan yang saya tak tahu mereka ni bangsa apa. Seksi cara pakai. Tak tahu lagi, tak sangka lagi kata tu ialah warga negara Saudi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dekat nak sampai, tak turun di Jeddah, hak tadi pakai seksi sudah hilang. Lepas dah tenggelam dalam purdah, hak tudung habis. Tadi seksi, tak ada seksi dah, mata pun tak nampak lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, tu bangsa Arab. Apa sebab jadi macam ni? Sebab dunia dah, Nabi gambarkan, yang paling aku takut menimpa kamu ialah
dibukakan kepada kamu keindahan dunia dan juga perhiasan dunia. Tu hancurnya bahasa Arab sebabnya kerana dunia. Mereka kaya, mereka tersangat kaya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita rasa ghalat, ya Allah, kita pergi di Mekah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pergi di Mekah. Kalau kita tak keluar daripada sekitar tanah haram, ataupun kita tak keluar daripada persekitaran Kaabah, tuan-tuan, kita tak tahu macam mana kehidupan orang Arab di Mekah. Bila kita keluar daripada persekitaran Kaabah, kita akan jumpa suasana yang kita tak jangka. Anak-anak orang Arab, soalan Sayyidina Muhammad, pada saya orang dia panggil mat rempit junior. Tu di negara Arab tu di Mekah tu. Jadi rosaknya mereka ialah sebabnya mereka sangat kaya. Allahumma salli ala sayyidina. Sampai peringkat mereka ni tak cukup dengan dunia, mereka nak lagi, sampai tak habis-habis nak. Sampai peringkat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka boleh dibeli oleh musuh Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka dah tak ada harga dah, mereka dah boleh dibeli oleh musuh Islam. Mereka dah tak memiliki maruah, mereka dah ikut telunjuk musuh Islam. Mereka ikut Amerika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini contoh. Begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita orang Melayu, tahun 60-an, tahun yang kita kata kita mundur lah. Kalau kita pergi di Thailand hari ini, mereka hidup di sana seperti kita hidup zaman 60-an. Sallallahu alaihi Muhammad. Tengok gaya-gaya kampung mereka macam kita 60-an 70-an dulu. Tuan-tuan, selagi mana dunia tak main, selamat lagi. Bila mana dunia main, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, agama akan terhakis, agama akan terkurang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu mana kita hidup dalam keadaan kita tak panggil ni zaman dipanggil zaman milenium. Sebelum Malaysia moden, dia ni waktu mana dulu ni kita hidup cara kampung, cara kita dulu lepas merdeka, masalah Sayyidina Muhammad, lepas tu dia panggil zaman moden. Bila orang hidup zaman moden, dia sudah pandang sebelah mata kehidupan cara hari tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh pendidikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu orang Melayu, tuan-tuan, dia mengaji pondok. Mengaji pondok, mengaji, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengaji, mendalami agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang Melayu, dia ada bahasa, dia ada tulisan dia sendiri, dia panggil tulisan Jawi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila masuk ke era baru, zaman moden, orang putih bawa satu pembawakan yang orang putih bawa. Contoh yang pertama, pakaian. Sallallahu alaihi wasallam. Bila orang putih bawa pakaian dia, kita berasa kalau pakai cara agama jari lekeh. Kalau pakai cara agama jadi malu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Pakai cara orang putih jadi hebat. Bila boh kot, bila boh tai, itulah contoh orang yang patut dimuliakan dan dihargai. Allahumma salli ala sayyidina. Tengok Tok Guru pakai kain melekat, baju Melayu, bos lepas atas kepala, kita rasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh masuk dengan kehidupan moden. Itu dunia main. Dunia main. Sampai kalau tanya, ngaji mana? Pondok. Alah, lekeh. Ngaji mana? Sekolah Arab. Allah, masa lekeh. Ngaji mana? Sekolah Inggeris. Kemai. Nampak tak? Kalau cakap orang putih, ada kelas. Kalau kita maintain bahasa kita, cakap Melayu, ketinggalan. Nak jadi menteri, kena boleh orang putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh orang putih, tak standard lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni tuan-tuan, ni dunia main. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu contoh. Bila mana dibukakan dunia kepada manusia, ketika itu Nabi sangat takut. Sebab Nabi tahu dunia ni dia menipu daya. Contoh, di Malaysia ni dia ada satu, Allahumma salli ala sayyidina, polisi, iaitu mengaji berorientasikan peperiksaan. Dia sebut dengan exam oriented. Pasal apa? Mengaji apa? Mengaji untuk periksa. Mengaji sebab nak periksa. Sedangkan ilmu, semua tu ilmu. Seorang pendakwah, dia kena mengaji semua silibus yang berkaitan dengan agama dan juga silibus yang berkaitan dengan kehidupan di dunia. Contoh, kami mengaji di Mata Mahmud, dia ada dua aliran subjek kami kena mengaji. Yang pertama agama, yang kedua akademik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agama ni kami belajar dalam bahasa Arab betul. Kami tak mengaji agama dalam bahasa Melayu, kami mengaji agama dalam bahasa Arab. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang sama, kami mengaji sains, kami mengaji sejarah, kami mengaji waktu tu dipanggil geografi, sebelum tu ilmu alam. Kita mengaji matematik. Bahkan saya, kami sempat belajar ilmu akademik ni diajak oleh guru yang dipanggil ustaz. Hari ni kalau mengajar matematik orang panggil cikgu. Kami yang mengajar matematik, kami ustaz. Muhammad. Saya sempat juga belajar daripada guru yang mengajar sejarah, dia panggil ustaz. Hari ni kalau mengajar sejarah orang panggil cikgu. Alhamdulillah. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dua aliran ni, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina, penting untuk seorang pendakwah. Kalau kita tahu ilmu agama pun tapi kita tak reti sejarah, tak lengkap. Kalau kita seorang pendakwah pun tapi kita tak tahu peta tentang mana, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak kemas lah. Kita nak didik orang, kita nak mencerita, kita nak bercerita dan sebagainya, itu tak lengkap. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masalahnya sekarang,
Bila mana sistem kita Sahabat Sayyidina Muhammad meninggalkan agama dan melebihkan yang lain daripada agama, malah agama tak menjadi pelajaran yang dominan. Sahabat Sayyidina Muhammad, agama ni nak ambil pun tak apa, tak mau ambil pun tak apa. Betul tak? Kan berubah dah hari ni. Pasal apa? Sebab kerajaan tak mementingkan agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia penting hak lain. Dia nak melahirkan hak lain. Doktor, engineer, hak lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tengok lagu dalam lagu-lagu patriotik yang dinyanyikan dalam TV, masalah saya nama dia habaq nak melahirkan anak tu, nak melahirkan anak ni, tak ada dalam lagu tu nak melahirkan ulama, tak ada. Allahumma salli ala sayyidina, tak ada dalam lagu tu. Ulama ni tak ada dalam buku. Sedangkan melahirkan ulama ni satu benda yang sangat penting. Sebab melahirkan ulama berarti melahirkan pewaris Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, hari ini kepentingan orang atau kepentingan ilmu Islam ni tak cukup. Kalau kita melahirkan pakar IT, masalah Sayyidina Muhammad, hari ini dah melebih sampai tak tahu nak butang mana pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang dulu ni nak bagi jadi setiap sebuah rumah satu komputer tu, nak melahirkan sepakar IT, tuan-tuan, sampai dah melebih tak tahu nak butang mana pula. Tapi agama, tuan-tuan, subhanallah, hari ini sangat diperlukan. Negara kita tidak memiliki kecukupan yang cukup guru-guru agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kerajaan buat sekolah macam ulul albab, sain, lepas tu lepas nak hafal Quran, nak cari guru Quran tu tak mampu. Bayangkan kalau dulu tahun 70-an dah kerajaan mengusahakan untuk melahirkan hufazul Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bayangkan. Inilah yang dikatakan di dunia ni dia menipu daya, dia bohong kita. Dia momok-momokkan dunia, akhirnya tak pergi ke mana pun dunia. Sedangkan agama sepanjang masa manusia perlu kepada agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sebagai contoh, Kelantan. Waktu mana Kelantan tahun 90-an, Tuan Aziz mula jadi imam, mula jadi MB. Ketika tu Kelantan memerlukan 18,000 imam, tapi tak ada. Maknanya Kelantan nak bagi ada setiap masjid yang jadi imam hafiz Al-Quran. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad itu sebenarnya yang Nabi takut. Bila mana kita tak dunia depan, akhirnya kita tak ke mana. Kita takkan maju, melainkan kita hanya akan maju dengan agama. Contohnya, kalau hari inilah Islam merintah, siapa nak isi tempat-tempat yang kita kena isi untuk kita nak letak satu orang ulama, salah Sayyidina Muhammad, yang boleh support keperluan masyarakat di sudut agama. Contoh sukan. Dari dulu kita merdeka sampailah duk macam tu.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaysia hebat. Malaysia ada sekolah sukan di Bukit Jalil. Tapi atlet kita boleh dibanggakan kah? Allahumma salli ala sayyidina, sampai ke peringkat dunia, boleh challenge dunia semua. Pada saya tak tahulah tuan-tuan, tak nampak lagi lah. Pasal kita tak maju, kita tak bergerak maju bersama agama. Tuan-tuan, orang Islam ni dia akan maju kalau dia pegang agama. Orang kafir dia maju meninggalkan agama. Waktu mana masalah Sayyidina Muhammad bermula revolusi Perancis ni, mula-mula Eropah nak mula maju. Ketika tu dia punya pembawaan negara ialah dak kaisar li kaisar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tinggalkan kaisar, buat kerja kaisar. Orang gereja buat kerja gereja. Gereja jangan campur pemerintahan. Merintah bagi kami, agama dengan campur. Itulah bermula berpisah, itu dipanggil sekularisme. Mula berpisah di antara agama dan kehidupan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang putih Eropah, orang kafir, mereka maju dengan sebab meninggalkan agama. Orang Islam dia maju bersama agama. Bila orang Islam tinggal agama, dia akan jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa nak didik atlet-atlet negara ni? Siapa nak asuh mereka? Allahumma salli ala sayyidina. Pemain-pemain bola sepak negara hari ini, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dia macam dunia artis lah. Masuk dunia artis, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, dia dunia sosial, bebas sebebas-bebasnya, boleh pegang orang perempuan. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi tak ada halangan, tak ada satu gap, mana tak ada satu, Allahumma salli ala sayyidina, halangan lagi untuk bergaul lelaki perempuan sebebas-bebasnya bila masuk dunia artis. Allahumma salli ala sayyidina. Cara mereka cakap pun kita tahu lah macam mereka hidup sehari-hari. Begitu juga Allahumma salli ala sayyidina, kalau jadi pramugari, cara pakai tu kita tahu dah dia hidup macam mana. Dia sanggup pakai macam tu, itulah hidup dia. Mana agama ni tak tahu letak mana, tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita orang masjid ni, kita tak tahulah dunia lepas macam mana, sebab kita tak pernah masuk. Tapi lepas besok tengok tu dia macam ni lepas hidup tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, mereka hidup, mereka tak semayang. Tuan-tuan, mereka boleh tidak semayang, mereka boleh hidup tanpa semayang. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad. Taib, siapa nak ubah sukan? Kalau menteri sendiri pun ada fikrah sukan, fikrah nak ubah sukan bagi ikut guideline Islam. Mana yang nak buat kerja tu? Siapa nak buat? Garis panduan macam mana? Tu saya duk tanya. Kalau hari ni merintah soalan Sayyidina Muhammad, kita ada lagi persiapan untuk nak ubah berenang dia pakai sependa, pakai macam mana? Ada lagi. Berenang ni kena pakai sependa ke? Berfikir Ustaz. Nak ubah macam mana berenang ni, nak bagi buat
masalah Sayyidina Muhammad. Kena ada gagasan lah. Berenanglah ni semua boleh tengok, laki-laki boleh tengok, perempuan boleh tengok. Masalah Sayyidina Muhammad. Bukan sakat berenang. Kalau berlari melentas desa tengah-tengah pekan ni pun masalah Sayyidina Muhammad. Contohlah nak, ni atas nama sukan, dia boleh berlari tengah-tengah pekan ni pakai sepeda. Tapi kalau tak atas nama sukan, agak-agak kalau berlari pakai sepeda, tuan-tuan nak kata apa? Gila lah no. Tapi bila buh nombok depan tu, nombok belakang, lepas tu ada polis trafik jaga, pakai sepeda pun tak apa, lari tengah pekan. Kurang asam no. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, ni merdeka dah 60 tahun lebih, tak berubah lagi. Siapa nak buat perubahan ni? Kalau hari ni Islam merintah, macam mana nak buat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia tak boleh buat serta-merta, dia perlu didikkan, dia panggil mindset. Hari ni kita merintah diri negara Islam, nak suruh jangan pakai sepeda, tak boleh. Dia tak boleh ubah macam tu. Yang pertama, dia mesti ada peraturan, ada SOP, ada undang-undang. Yang kedua, kena ubah hati tipa tu. Tuan-tuan, hari ni pada saya lah duk tengok-tengok, macam mana siapa nak ubah ni. Sama juga kita kata macam muzik. Muzik yang duk ada adalah semua perasa orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenar muzik ni, tuan-tuan, situasi kita duduk lah zaman kita ni. Di sana ada ulama kata haram, ada ulama kata harus. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, saya mengambil pendekatan yang moderate, yang moderate, iaitu sederhana. Kita ambil muzik hukumnya harus. Sebab kita tak boleh nak bayang macam mana sebuah negara yang tak ada muzik. Soalan Sayyidina Muhammad. Contohnya, bila Islam merintah isu, adakah Islam akan mengharamkan panggung-panggung wayang? Adakah Islam akan mengharamkan semua filem-filem yang ditayangkan? Adakah semua yang terlibat dengan industri perfilman akan ditamatkan kerja? Tuan-tuan, Islam menerima semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Islam ada peraturan dia. Contoh drama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Filem ni kalau tak ada muzik, tengok saja buta, tengok apa tak tahu. Suspend, dia ada muzik suspend, tapi tak ada suspend, tak ada teng, tak ada. Kalau muzik tu, muzik masalah yang dipanggil tempat yang masalah Sayyidina Muhammad yang suspend, dia kadang-kadang kena muzik suspend kan. Kalau tempat hak takut, dia ada muzik takut. Tempat yang seronok, dia kena ada muzik seronok. Itulah warna filem. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, filem ni kadang-kadang dia jadi medium mendidik orang. Tapi hari ini subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, masih belum ada satu filem masalah Sayyidina Muhammad yang boleh mendidik umat dan masyarakat. Hari ini pengarah filem hanya tahu buat filem apa? Cinta. Bukan salah cinta. Yang salah cinta sama-sama kita puja perempuan, itu salah. Tuan-tuan, saya teringin mengimpikan sebuah filem yang diarahkan, yang membawa orang cinta kepada Allah. Payah nak buat filem tu.
Soalan Sayyidina Muhammad, mesti seseorang tu, seorang sufi juga boleh buat filem tu. No? Seorang sufi hanya boleh buat filem cinta Allah. Allahu Akbar. Bila nak hasil filem macam tu? Maknanya dia kena ada program mendidik produser-produser filem tu, pengarah-pengarah filem tu. Tapi kerajaan masih belum pernah buat satu program mendidik, mentarbiah pengarah-pengarah filem bagi kenal agama. Tuan-tuan boleh bersama dengan saya tak? Maknanya Allahu Akbar, kita dah mundur ke belakang jauh daripada Islam. Mundur sangat kita dalam agama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengarah filem, dia buat filem rempit. Allahumma salli. Kalau dia buat filem agama, tak mendasari, pakai serban pun tak betul. Tengok dia berlakon filem jadi Tok Haji, cara pakai, pakai kita pakai serban, kita kata tak betul pakai serban macam tu. Dia kena pakai macam kita ni. Tuan-tuan mengerti apa? Mengerti bila tak betul cara masalah Sayyidina Muhammad, tak betul semua. Dia buat juga filem agama tapi cangkat. Faham tak buat cangkat? Tak mendasari, tak turun sampai ke bawah, tak menyentuh hati. Cari duit boleh kan? Tapi nak menyentuh hati orang filem agama tu, Allahu Akbar, kita masih mundur di belakang. Maknanya tuan-tuan, 60 tahun Malaysia merintah ni lama. Sendi-sendi masyarakat dah rosak banyak. Sendi-sendi masyarakat dah rosak banyak. Hak duk solat agama pun rosak, hak duk ditahfiz pun rosak. Maknanya tuan-tuan, inilah yang Nabi gambarkan, inilah yang Nabi kata, inna mimma akhafu alaikum ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Aku takut, sungguh Nabi kata, nanti akan dibuka kepada kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keindahan dunia dan perhiasan dia. Ketika tu kamu akan karam dan tenggelam dalam dunia. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tu kita tak cakap lagi bab akidah. Bahaya akidah umat Islam di Malaysia. Allahumma salli ala sayyidina. Dia main ujian Covid je, orang dah rengang daripada masjid dah. Mana Tuhan yang patut ditakuti? Kita pun tak mampu ni dalam situasi lah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak salam, orang tanya, boleh salam Ustaz? Salam ni menggugurkan penyakit. Tiba-tiba salam dikatakan mengundang penyakit. Pening kita. Bila kita bersalam menggugurkan penyakit, tiba salam mai penyakit mai. Allahu Akbar. Ni fitnah dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak tempat duk usaha balik, mailah mai masjid balik, mailah mai masjid balik, mailah mai masjid balik. Depa jawab apa? Nanti ya, rapat baru kami pi. Lagi duk ranggang kami tak pi lagi. Kata balik kat dia, boleh jamin ke umur sampai masa tak tahu nak rapat tu, tak tahu bila kan? Soalan hang boleh jamin umur hang sampai tu. Kalau hang mati celah-celah tu, hang tak ada main masjid tu. Allahu Akbar. Salam Sayyidina Muhammad. Nak tarik balik macam mana? Susah. Orang dah biasa sembahyang di rumah. Allahu Akbar. Hari Jumaat orang tak rasa salah tak main masjid. Dia kata tak wajib main masjid, tak wajib main masjid. Sebenarnya soalan Sayyidina Muhammad, ni situasi berbahaya kita duduk hari ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akidah kita diguncang macam tu. Allahu Akbar. Tu belum main Dajjal lagi.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, main dajjal esok habis orang tuan. Allahu akbar, na'udzubillah min dzalik. Ni situasi yang kita takut ni. Allahu akbar. Hantar anak pergi sekolah takut. Bagi orang yang ada perasaan, soal Sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Ni situasi kita duduk. Jadi itulah yang Nabi gambarkan. Inilah zaman dia yang Nabi kita bimbang. Pasal dunia dah terbuka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan orang pun tenggelam dalam dunia. Tu tara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesaat dan Nabi dalam perjalanan Mi'raj, Nabi dipanggil oleh dunia. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Nabi tak balik. Nabi terus. Nabi kata, Jibril, tu suara apa? Tu siapa? Itulah dunia. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Jibril, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mujurlah Muhammad, kamu tak beralih. Mujurlah kamu tak menyahut panggilan dia. Kalau kamu sahut panggilan dia, habis umat engkau ketenggelam dalam dunia. Tuan-tuan, alhamdulillah, dengan sebab Nabi tak beralih, inilah yang ada dalam masjid malam-malam ini, alhamdulillah. Kalau Nabi beralih lah, kita tak ada awak janji. Saya pun tak ada, gaji pun tak ada apa. Habis tak ada, masjid kosong. Alhamdulillah. Syukur sebab Nabi tak beralih, alhamdulillah. Moga-moga kita semua selamat dalam menempuh situasi menepan yang semakin berbahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka